KPM. Didik TV KPM. Allahu Akbar, So kita boleh berwuduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Selesai dah wuduk. Aiman, dah sudah kamu awak ambil wuduk? Itulah, saya pun keliru juga. Kenapa 3 je anggota yang saya wudukkan Saya tengok sekejap je Aiman ambil wuduk tadi. Tapi yang peliknya, yang mana satu pula saya tertinggal ni? Mesti ada anggota yang Aiman tak basuh ni. Kalau macam tu kita tanya ustaz kita lah. Ya, saya pun keliru. Dan saya pun tak pasti apa yang Aiman tertinggal. Kalau macam tu, jom sama-sama kita tanya ustaz kita. Jom kita tanya ustaz. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian pada hari ini dalam slot tahap 1 dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1. Baik murid-murid sekalian, kita bersama dengan juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Azliana Masyuri. Apa khabar cikgu? Baiklah, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan ustaz yang akan mengajar kita pada hari ini, kita bersama dengan Ustaz Hafizuddin Sa'ad. Apa khabar ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Aiman? Khabar baik ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya nak jumpa dengan ustaz hari ini sebab tadi saya confused sama ada wuduk saya ni sah ataupun tidak, cukup ataupun tidak. Jadi pada hari ini kita nak belajar dengan Fadil ustaz bagaimana cara untuk berwuduk yang sebenar. Tapi sebelum tu ustaz, apa topik yang akan kita bicara pada hari ini ustaz? Baiklah Aiman dan murid-murid di rumah, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1 iaitu sempurna wuduk. Baiklah ustaz. Jadi murid-murid kita di rumah pun dah bersedia dah. Tapi jangan duduk dalam bilik air siap-siap. Kata je nak berwuduk kan, dia duduk dalam bilik air siap-siap. Tunggu dulu. Ustaz dah ajar dulu macam mana nak berwuduk. Baik ustaz, boleh kita mulakan? Okey, boleh. Dipersilakan ustaz. Okey. Ustaz boleh tekan di bahagian bawah. Dipersilakan ustaz. Okey, ini tajuk kita wuduk sempurna Pendidikan Islam tahun 1. Okey Aiman, sebelum kita belajar, jom sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Baik ustaz. Boleh Aiman bacakan doa? Boleh ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Aiman atas bacaan doa itu tadi. Okey Aiman. Ya ustaz. Mungkin Aiman dan adik-adik di rumah nak tahu kan apakah yang dimaksudkan dengan wuduk. Okey, sama-sama kita lihat pengertian wuduk. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Okey. Aiman. Ya ustaz. Mengapakah kita perlu berwuduk? Jom sama-sama kita lihat mengapakah kita perlu berwuduk. Yang pertama, wajib kita berwuduk apabila kita nak melakukan beberapa perkara, iaitu yang pertama sekali solat. Kita nak solat mesti berwuduk.
Yang kedua, menyentuh ataupun memegang Al-Quran. Dan yang ketiga, untuk melakukan ibadat tawaf. Okey, seterusnya, tujuan kita berwuduk ada hukumnya sunat. Ada juga ya Aiman. Yang pertama, sebelum kita tidur, kita disunatkan untuk berwuduk. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu. Juga kita disunatkan untuk berwuduk. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, memasuki masjid. Kita nak masuk masjid juga kita melakukan, disunatkan untuk berwuduk. Dan yang kelima, dalam situasi kita nak mengawal kemarahan, juga kita disunatkan untuk berwuduk. Itu dia Aiman. Baik. Pengertian wuduk dan tujuan kita berwuduk. Pentingnya kita berwuduk ni kan. Dah tentu sebab penting. kalau kita tak berwuduk, macam mana kita nak solat? Macam mana kita nak pegang Quran? Dan macam mana kita nak bertawaf? Dan selepas ini, banyak lagi perkara menarik yang akan kita belajar dengan Al-Fadhil Ustaz. Tapi kita berehat seketika, para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM Berwuduk. KPM. Wuduklah, berwuduklah sebelum kita sembahyang. Wuduklah, berwuduklah sebelum kita sembahyang. Baiklah murid-murid sekalian, sebelum kita menunaikan solat, pastikan kita berwuduk terlebih dahulu. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot tahap 1 dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1. Baik, kita bersama dengan Ustaz Hafizuddin. Baik Ustaz, untuk slot kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Okey, baiklah Aiman dan adik-adik di rumah. Untuk slot yang seterusnya, sekarang kita akan menjawab persoalan dan kekeliruan Aiman tadi. Betul atau tak wuduk Aiman tadi? Jom kita sama-sama tengok. Okey, jom. Okey. Kita lihat rukun wuduk. Rukun yang pertama ialah berniat ketika membasuh muka. Okey, masa kita basuh muka, kita niat. Sebelum tu, Ustaz nak Aiman bacakan doa berwuduk. Baik Ustaz. Tadi Boleh, saya terus baca muka. Lupa nak berniat. Tak berniat pun. Allah, lupa lah Ustaz. Okey, Okey, baik. Saya cuba Ustaz. Okey. Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Niatnya Aiman? Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Terbaik Aiman. Terima kasih Saya nak bagi Ustaz. satu bintang untuk Aiman. Boleh Aiman ambil bintang, tampakkan dekat papan ganjaran ni. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Tahniah Aiman. Okey, itu rukun wuduk yang pertama, berniat ketika membasuh muka. Kita lihat rukun yang kedua. Apa dia Aiman? Rukun kita yang kedua? Rukun yang kedua adalah membasuh muka. Betul, tepat sekali. Okey, rukun yang kedua adalah membasuh muka. Aiman boleh tunjukkan macam mana kita nak membasuh muka ketika berwuduk? Okey, kalau basuh muka tu kita ambil air, kita terus basuh muka kita. Macam tu ke Ustaz? Kita basuh muka. Okey, had muka antara telinga kiri dengan telinga kanan. Kemudian di atas hingga ke dagu, sekeliling muka. 3 kali kita basuhan semasa membasuh muka. Bukan basuh macam tu je, rupanya ada. Mesti kita kena ikut. ratakan. Sebab tu kita nak berwuduk dengan sempurna. Okey, rukun kita yang kedua Aiman. Baik. Teruskan. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku.
Okey, Aiman, membasuh Ya, tangan Ustaz. hingga ke Siku. siku. Mana dia siku, Aiman? Siku dekat sini. Sini kan? Ini siku kita. Jadi kita basuh tangan sini 3 kali. 3 kali. Sehingga ke siku. Okey, seterusnya rukun yang seterusnya menyapu sebahagian kepala. Tadi Aiman lupa kan? Basuh Ustaz. sebahagian kepala. Okey, 3 kali juga basuhan, kita sapu 3 kali juga. Basuh kepala, bukan rambut. Baik Ustaz. Okey. Yang seterusnya, rukun yang seterusnya membasuh kaki. Kaki pun kena basuh, Aiman, semasa kita berwuduk. Dan rukun yang terakhir adalah tertib. Aiman tahu tak apa tertib? Apa maksud tertib? Tertib tu apa dia Ustaz? Adik-adik di rumah macam mana? Tahu tak apa maksud tertib? Tertib adalah mengikut urutan. Jangan kita langkah lah apa ni? Perlakuan wuduk, rukun wuduk yang Ustaz sebutkan tadi. Mesti ikut step by step. Mana Ustaz, kalau saya nak basuh tangan dulu baru basuh muka boleh ke Ustaz? Semestinya tak boleh. Kalau tak, wuduk kita tidak sempurna. Okey, baik Ustaz. Okey, untuk yang seterusnya kita lihat. Okey, Aiman. Ini pesanan daripada Ustaz. Rukun wuduk wajib dilakukan. Yang mana Ustaz sebut tadi 6 rukun yang perlu kita tunaikan, yang perlu kita lakukan, maka wajib kita buat untuk mendapatkan kesempurnaan dalam berwuduk. Jika sekiranya wuduk tidak sempurna, akan menyebabkan ibadat kita tidak sempurna, ibadat kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan bila kita nak berwuduk, berwuduklah dengan sempurna. Baiklah Ustaz. Okey. Kita teruskan. Baik, kita lihat pula sunat wuduk. Tadi rukun, sekarang sunat wuduk. Sunat yang pertama adalah bersugi. Sebelum kita nak berwuduk, kita bersugi. Gosok gigi dahulu. Okey, yang kedua adalah membaca basmalah. Aiman, boleh tolong Ustaz baca basmalah? Boleh Ustaz? Mungkin adik-adik di rumah tak tahu apa maksud basmalah. Baik Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Aiman. Itulah yang dimaksudkan dengan basmalah. Okey, perkara sunat yang ketiga adalah membasuh tangan hingga ke pergelangan tangannya. Ni Aiman, biasa mula-mula kan tadi pun Aiman tunjukkan. Kita basuh sehingga ke pergelangan tangan. Itu sunat. Okey, yang keempat adalah berkumur. Kita ambil air, masukkan dalam mulut kita, kita kumur, kemudian kita buang. Ulang sebanyak 3 kali. Yang kelima adalah memasukkan air ke dalam hidung. Kita ambil air, masukkan, sedut masuk dalam hidung kita, kemudian kita buang. Juga 3 kali kita ulang perkara yang sama. Dan seterusnya, perkara sunat yang seterusnya adalah membasuh telinga. Tadi Aiman ambil wuduk tadi, basuh telinga tak? Tak basuh lah Ustaz. Nak cepat sangat tadi. Kan? Tapi sah tak? Jika sah kita ke, Ustaz? tertinggal. Sah kan? Sah sebab dia sunat. Sunat bukan Okey. wajib. Okey, yang seterusnya adalah membaca doa. Dah habis kita dah basuh sampai ke kaki. Kita pun dah ikut turutan yang betul. Kita membaca doa. Sekali lagi Ustaz nak, suara Aiman ni sedap lah. Saya nak minta Aiman baca sekali lagi doa selepas wuduk. Boleh Aiman? Baik Ustaz, saya cuba. Alhamdulillah. Okey, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Aiman. Sama-sama, Sedap Ustaz. suara. Okey, Ustaz bagi satu lagi Satu bintang lagi untuk Aiman. bintang. Okey, Aiman, Alhamdulillah. tanya. Okey Ustaz. Maknanya doa ni selepas kita habis berwuduk kita baca doa ni, Ya, Ustaz. sudah semestinya. Selepas kita berwuduk, kita terus dengan doa. Okey, baik Ustaz. Dan seterusnya, dengan kata ada aktiviti. Jom. Jom Ustaz. Bersama-sama dengan Ustaz. Ustaz nak Aiman susun perlakuan tadi kita dah belajar tentang rukun wuduk dan perkara sunat wuduk. Jadi Ustaz nak Aiman bezakan mana satu perkara rukun, mana satu perkara sunat wuduk, dan Ustaz nak Aiman susun carta ni menjadi susunan yang betul dalam kita melakukan wuduk yang betul. Okey Aiman, boleh cuba? Baik Ustaz. Tapi murid-murid dekat rumah pun kena sama-sama tahu buat aktiviti sudah ni. Semestinya. Baiklah. Jadi tadi Ustaz ada sebut kepada kita bagaimana untuk cara kita berwuduk. Sudah semestinya yang pertama sekali kita kenalah bersihkan gigi kita dulu. Okey. Baik, kita ada yang pertama bersugi. Okey. Dan yang kedua Ustaz ajar kita tadi, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ketiga. Yang ketiga apa ya murid-murid? Cuba adik-adik boleh bantu Abang baik. Aiman. Tadi Ustaz sebut kita kena basuh tangan dulu. Yelah, takut tangan kita kan kotor. Yeah. Baiklah. Jadi kita letakkan yang ketiga ni adalah membasuh tangan sehingga ke pergelangan. Okey. Betul ke Ustaz? Sudah semestinya betul Aiman. Yang ketiga membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Jangan terkeliru ya adik-adik. Baiklah. Okey. Bila dah basuh tangan, kita gunakan tangan tadi untuk kita ambil air dan kita berkumur. Ya, betul lah Abang Aiman. Okey, baik Ustaz. Dan yang kelima, Ustaz dah bagi jawapan dah tu. Iaitu, belah sini ya. Okey, sini. Yang seterusnya adalah memasukkan air ke dalam hidung. Okey. Kalau kita sebut ni apa Ustaz? Apa Ustaz? Istinsyak ya. Memasukkan air ke dalam hidung. Baik, dan seterusnya yang keenam. Perlakuan yang keenam. Sunat ke rukun? Yang ni yang paling penting Ustaz. Yang saya tertinggal tadi. Iaitu rukun wuduk. Itulah Aiman nak jaga remau sangat. Iaitu yang paling penting, iaitu kita berniat ketika membasuh muka. Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Baik. Dan seterusnya, yang seterusnya kita juga ada rukun wuduk, iaitu lepas kita berniat, yang pertama kita basuh muka. Okey. Betul ke Ustaz ni? Ya, kita berniat ketika kita membasuh muka. Dan sudah tentu semasa berniat kita juga membasuh muka. Baik. Dan seterusnya Ustaz dah bagi jawapan dah. Membasuh tangan sehingga ke siku, kemudian menyapu sebahagian kepala, dan seterusnya ini pun penting juga tadi, iaitu tertib, iaitu kita tak boleh nak langkau lepas satu, dua, lepas dua, tiga. Kita tak boleh nak langkau. Mesti ikut tertib. Ya. Tertib. Betul. Tapi Ustaz, kita ada lagi lah Ustaz. Iaitu yang kita tertinggal. Ada lagi dua ni. Apa ya? Lepas kita menyapu bahagian kepala ni, sebahagian kepala sebenarnya kemudian kita turun kena ke telinga. Okey, baik murid-murid sekalian. Okey, mana ikut ini sunat urutan? ke rukun Aiman? Ini sunat Ustaz. Yes. Sunat wuduk. Dan yang terakhir sekali, kita ada rukun wuduk, iaitu membasuh kaki. Ini rukun yang Okey Ustaz, macam mana dengan jawapan saya, betul ke tidak Ustaz? Yang last apa Aiman? Yang terakhir sekali adalah tertib, iaitu dan mengikut satu lagi selepas tu kita alamak, terlupalah Ustaz, iaitu kita membaca doa. Bagus, terbaik Aiman. Ada bintang ke untuk saya Ustaz? Ustaz bagi 2 bintang disebabkan jawapan Aiman semua betul. Tahniah Aiman. Baiklah. Jadi murid-murid di rumah macam mana pula Ustaz?
Adakah mereka dapat buat jawapannya seperti mana yang kita buat pada hari ini? Jika sekiranya jawapan adik-adik di rumah sama tepat betul macam yang Abang Aiman buat, Ustaz bagi juga 2 bintang untuk adik-adik di rumah macam Abang Aiman dapat. Tahniah semua. Baiklah, sementara murid-murid di rumah tu nak cuba macam mana langkah-langkah untuk mengambil wuduk ini, kita berehat seketika Ustaz. Okey, baik. Jangan ke mana-mana para penonton, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kalau ada rasa macam nak marah ke kan? Cepat-cepatlah berwuduk. Terus hilang rasa marah. Baik, murid-murid sekalian, kita nak kembali bersama dengan Ustaz Hafizuddin, yang mana hari ini kita nak cerita tentang berwuduk. Dipersilakan Ustaz. Baiklah Aiman, terima kasih. Okey, untuk segmen kita yang seterusnya, kita akan mempelajari berkenaan dengan perkara yang perkara makruh ketika berwuduk. Okey, yang pertama adalah bercakap. Bercakap ketika berwuduk adalah perkara makruh. Yang kedua adalah berlebihan menggunakan air. Kita kena guna sikit-sikit je. Agak-agak boleh kena keseluruhan anggota wuduk kita. Jangan sehingga membazirkan air. Yang ketiga adalah mendahulukan anggota kiri. Kita kena ketika berwuduk kita mesti ataupun dituntut untuk mendahulukan anggota di sebelah kanan, kemudian baru anggota di sebelah kiri. Dan yang keempat adalah meminta orang lain membasuh anggota wuduk tanpa keuzuran. Jika kita masih sihat, kita boleh buat sendiri, maka kita lakukanlah dengan sendiri. Jangan minta orang lain yang melakukan wuduk untuk kita. Okey, yang seterusnya kita nak lihat pula kepada perkara yang boleh membatalkan wuduk. Ini penting ya Aiman. Yes, Ustaz. Kalau kita tak tahu nanti kita duduk dalam keadaan batal wuduk kita, tidak berwuduk, kita buat ibadat sia-sia. Apa tu Ustaz? Okey, yang pertama, perkara yang batalkan wuduk yang pertama, keluar sesuatu dari qubul dan dubur. Buang air kecil, buang air besar, itu termasuk dalam keluar sesuatu daripada qubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Contohnya kita baring, kita mengiring, itu boleh membatalkan wuduk. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk dan pitam. Dan yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang kelima adalah menyentuh qubul dan dubur dengan tapak tangan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Aiman? Jadi jangan kita lakukan perkara-perkara makruh ketika berwuduk dan perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk kita. Okey, seterusnya kita akan lihat pula kepada uji minda, soalan uji minda. Aiman dan adik-adik di rumah dah bersedia dengan soalan uji minda kita? Okey, jom sama-sama kita jawab soalan yang pertama. Nyatakan hukum wuduk bagi perbuatan berikut. Kita lihat. Syahir tidur secara meniarap. Kita lihat apa jawapannya. Batal ataupun tidak batal? Abang Aiman. Saya terus angkat merah. Okey. Batal. Kita lihat jawapannya. Sama ada batal atau tidak batal. Adik-adik di rumah sama-sama kita jawab. Ya, jawapannya adalah batal. Tahniah Abang Aiman. 1 bintang. Nanti kita letak bintang ya, Abang Aiman. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Kita lihat. Nyatakan hukum bagi perbuatan berikut. Hazim
bersentuh tangan dengan kakaknya. Batal ke tidak batal, Abang Aiman? Mestilah tak batal. Sebelum tu kita lihat dulu jawapan. Batal atau tidak batal? Jawapannya adalah ya, tepat Tidak sekali. batal. Tidak batal perlakuan bersentuh tangan dengan kakak kandungnya. Baik, jadi inilah di antara situasi Ustaz yang berlaku ketika mana kita berwuduk, kita dalam keadaan kadang-kadang terbatal ataupun tidak terbatal. Kita kena jaga, takut-takut solat kita tidak sah. Baik Ustaz, mungkin ada sedikit rumusan daripada Al-Fadhil Ustaz tentang topik kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Apa rumusan untuk topik kita pada hari ini? Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan wuduk sempurna, sudah semestinya kita nak mencari kesempurnaan dalam ibadat, maka wuduk kita juga perlu kepada kesempurnaan. Wuduk yang sempurna ialah wuduk yang lengkap rukun dan sunatnya, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan perkara-perkara makruh ketika kita berwuduk. Jadi berwuduk dengan sempurna adalah salah satu cara kita nak memastikan, nak menunjukkan kepatuhan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita melakukan ibadat. Dan dalam masa yang sama sudah semestinya kita nak memastikan kita sentiasa menjaga kebersihan dari segi jasmani dan rohani kita. Oleh itu, sama-samalah kita berwuduk dengan sempurna mengikut tertib yang ditetapkan. Baik Ustaz. Bagaimana dengan pentaksiran pembelajaran saya pada hari ini Ustaz? Baik, disebabkan Abang Aiman dan mungkin adik-adik di rumah terlalu cemerlang pada hari ini, jadi Ustaz bagi untuk Aiman dan adik-adik di rumah 10 bintang. 10 bintang. Terima kasih Ustaz. Di mana kita nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini Ustaz? Baiklah Aiman, adik-adik di rumah dan guru-guru, kita boleh dapatkan bahan sebagai pengukuhan dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui Portal Delima tersasul baik. Untuk kita mengulang kaji pembelajaran kita. Sudah semestinya. Baik murid sekalian, terus berwuduk. Mudah-mudahan dengan wuduk kita Allah ampunkan dosa kita. Terima kasih kepada Ustaz Hafizuddin dan juga murid-murid yang terus bersama dengan kita di Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Didik TV KPM